Okey, terima kasih semua. Kita dengan ini, saya menjemput dan mempersilakan Saudara Rafizi Ramli, Ketua Sukarelawan Utama Ayuh Malaysia untuk ke pentas Ayuh Malaysia. Terima kasih. Saya memang mula daripada minggu ini dengan jangan putih tulang, jangan putih mata. Biar putih tulang, jangan putih mata. Sebab kita ada negara yang cukup baik. Dan cuma kalau kita dah tengok dalam 20-30 tahun kebelakangan ini, semua masalah yang kita ada berpunca daripada satu perkara sahaja. Pemimpin-pemimpin politik yang tamak. Dia tamak harta, dia tamak glamour, dia tamak kuasa. Jadi mereka berebut-rebut semata-mata untuk mereka dapat gaji 100-200 ribu. Cuma yang kalau ke atas sikit tu dia dapatlah. Kalau sakau projek dapat lebih banyak lagi. Kalau setakat 100-200 ribu sebulan, kalau nak takat jadi kaya, macam yang ramai ni, terutamanya yang muda-muda, sebab itu daripada dulu lagi sebut, tugas untuk memimpin sebagai ahli politik itu amanahnya besar. Sebab kesilapan alpaah kita, kesannya itu bukan saja kepada 30 juta rakyat negara kita sekarang, dia akan bawa kesan sampai generasi ke generasi yang akan datang. Sebab itu kalau nak kaya, nasihat saya yang calon, yang muda-muda ni, Taufik muda, Aizuddin dah balik dah, lepas kena sebut tadi kan. Nurin lebih kurang umur macam saya, 40 lebih nak masuk 50. Yang muda-muda, kalau kamu nak kaya, buat bisnes. Tak payah masuk politik. Sebab politik tu kalau setakat nak dapat 30, 40, 50 ribu sebulan, orang kampung Kak Merbuk rasa banyak lah 40, 50 ribu sebulan. Tapi sebenarnya 40, 50 ribu sebulan itu tak padan dengan dosa dan beban yang kita akan tanggung sampai bila-bila apabila kita tak laksana tugas dengan baik. Sebab bukan saja orang tak suka kat bawah ni, bukan saja generasi akan datang yang seksa, dia lebih penting ialah negara yang orang bangga. Macam tanah pusaka yang Aisyah duk nyanyi tu, lama-lama rakyat kita keseluruhannya pun dia dah hilang rasa bangga dengan negara kita. Itu sebab kita berkumpul malam ini. Saya tahu hujan, becak. Nasib baik ada kemah sikit kat tepi tu. Saya pun datang daripada Kuala Lumpur. Dalam perjalanan tadi saya kata aku serik dah nak datang Merbuk ni. 5 jam lebih dengan hujan dia semua nak keluar jam KL. Sampai kat sini berucap 1 jam. Balik semula 5 jam lebih. Habis subuh 7. Tidur 1 jam, pukul 8 bangun balik untuk kempen buat kerja. Untuk 3-4 bulan yang lepas dan terutamanya 1 bulan ni. Kalau saudara-saudari tanya saya serik. Memang tak nak, tak larat. Dengan hilang suara, demam dan macam-macam. Tapi saya ingat, saya lah paling kurang bagi saya. Sebab saya tak tengok yang politik ni soal kuasa, soal duit. Dia sebenarnya soal pahala, dosa pahala. Orang yang masuk politik, kalau niat kita betul, kalau kita betul-betul nak buat kerja, kita sedar segala kesilapan dan kelemahan kita, yang itu kita minta dengan Allah lah, supaya Allah permudahkan untuk kita. Tapi niat kita masuk politik untuk membantu. Kita ada sedikit kelebihan daripada orang lain. Kita mungkin ada kepakaran dalam bidang yang ahli politik tak tahu. Kita mungkin boleh berucap lebih sikit. Kita mungkin tahu perkara-perkara di kampung yang orang lain tak tahu. Dengan menyertai politik, insya-Allah kita boleh bantu. Bukan sebab masuk politik
Sebab nak buat wang. Sebab tu hari ni saya lambat, tak sempat tukar baju. Saya lambat sebab saya tak sedar lamanya nak sampai ke Merbuk ni. Aku dulu duk fikir-fikir, Merbuk ni kalau pecut 3 jam setengah 4 jam dah sampainya. Rupanya dia nak masuk 5 jam sebab dengan hujan, dengan jam semua dah. Tak sempat baju sebab hari ni saya kena mengisytiharkan harta. Semua kena paksa isytiharkan harta. Sebab tu kalau adik kakak yang di luar kena faham kenapa ramai orang politik tak suka dengan saya. Sebab saya macam guru disiplin. Kamu nak masuk politik, pompang-pompang sembang, tapi kalau kamu tak berani nak isytihar harta, apatah lagi kalau kamu dalam Pakatan Harapan. Cara cakap, sembang macam kamu baik, bersih, separuh mati. Tapi kalau tak berani isytihar harta, ada benda tak kena. Sebab tu hari ni saya isytihar harta. Lepas ni jangan datang minta wang sebab duit saya semua dalam syarikat. Saya nak buktikan lepas 2018. Orang lain duk tanya ni kenapa lah kalau orang UMNO dengan PAS lah. Mulut dia ni memang mulut belacan betul lah. Jahat kan. Dia kata, ni kalau kau menang dulu sebab apa kau masuk gua? Niat saya daripada awal ialah untuk membantu saja. Umur saya 21-22 tahun. Saya orang korporat. Saya sertai keadilan ni daripada London. Bukannya kat Malaysia pun. Saya duduk kat London tengah kerja. Happy-happy je. Tapi saya ada benda yang saya rasa apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar itu melambangkan betapa rosaknya dah negara kita. Sampai semua digerakkan untuk memfitnah seorang. Dan dia timbalan Perdana Menteri. Kalau dia pun kena macam tu, polis pun boleh pukul. Apatah lagi kita orang biasa yang tak ada bangsawan, tak ada pangkat ni. Itu saja saya sebut. Sebab saya ingat kalau saya yang ada kelayakan baik, ada keselesaan, Allah bagikan akal. Kalau saya tak campur, maksudnya saya kufur iman. Maksudnya saya terlalu selesa dengan kekayaan dan keberadaan saya dekat London. Sampai 3 jam sehari, 3 jam seminggu pun saya tak boleh nak tolong daripada London. Maksudnya saya kufur iman. Jadi saya masuk tahun 1998 dalam keadilan. Langsung tak ada cita-cita nak jadi wakil rakyat ataupun ahli politik. Saya orang korporat, chartered accountant dekat London. Cuma yalah, bila dah lama berkawan, bila kawan sama-sama kena pukul, saya sama-sama kena pukul, bila masuk ke lokap, buat kawan dengan mak pot yang hisap dadah. Tanya dia, kenapa kau hisap dadah? Ni keluarga macam mana? Kan? Lagi saya yakin bahawa Malaysia perlu bertukar kerajaan. Saya tak kata lah, saya tak adalah kata UMNO ni sejahat-jahat manusia. Saya tak kata begitu. Dalam UMNO tu memang betul ada orang yang mungkin niat dia baik. Sama juga dalam PAS, ada orang yang niat dia baik. Tapi masalahnya kepala mereka itu telah buta. Sebab dia dah terlalu lama bergelumang dengan soal kuasa, soal jadi orang besar. Yang dia nampak ialah semata-mata macam mana nak kekal dalam kerajaan dan dapat jawatan yang besar supaya dia boleh hidup senang lenang. Soal payah anak-anak ni, rakyat ni dia tak pernah fikir. Tambah pula bila dalam keadaan UMNO, sejak zaman Najib, dia telah berleluasa soal sakau duit ni. Setiap seorang ada kes. Sakau. Selama ini dia tak pernah terfikir bahawa UMNO Barisan Nasional akan kalah. Bila berlaku tahun 2018, dia memang jadi macam cacing kepanasan. Sebab dia fikir, kalau aku tak lakukan sesuatu, giliran aku pula jadi domit kepada Najib dekat Hotel Kajang. Najib mungkin dapat, dia jadi macam ketua hostel. Katil dia besar sikit, mungkin ada tempat duduk sikit. Siapa yang masuk lambat sikit tu, dia duduk dapat bilik sel yang makin teruk dan makin teruk dan makin teruk. Jadi, sejak 2018, kegilaan dia bukan lagi pasal soal rakyat, saudara-saudara. Kegilaannya ialah
Bukan kalau dulu sebelum 2018 kegilaan ialah untuk mengumpul harta seberapa banyak untuk sakau. Selepas 2018 kegilaan ialah untuk pastikan tidak ke penjara. Dan dalam keadaan inilah tiba-tiba UMNO jumpa teman sejati yang dia duk bergaduh lama berpuluh tahun. Dia jumpa PAS. Sebab PAS tiba-tiba tengok selama 60 tahun aku tak boleh kalahkan UMNO Barisan Nasional. Buat macam mana pun paling hebat boleh menang dekat Kelantan, menang dekat Terengganu dengan dekat Kedah ni. Hanya apabila bergabung dengan PKR dan DAP. Tahun 1999 bergabung. Di Kedah tahun 2008 bergabung. Di Terengganu menang 2018 akibat gelombang yang dibawa oleh Pakatan Harapan masa itu. Jadi PAS fikir ini peluang kita untuk merasa. Kalau UMNO ni kuat, kita tak merasa. Baik, saya akan balik kepada cerita-cerita itulah. Tapi saya nak balik semula. Sebelum itu saya jangan, supaya tidak terlepas, saya nak beritahu kepada yang muda-muda. Kalau nak kaya, jangan masuk politik. Kalau nak kaya, jangan kerja kerajaan. Kalau nak kaya, jangan kerja JLC, kerja Petronas pun jangan. Tak boleh buat duit, saudara-saudari. Nak kaya, buat bisnes. Sebab itu saya lepas tahun 2018, memang niat saya daripada awal ialah membantu untuk menukar kerajaan Malaysia buat kali pertama secara demokratik. Sebab daripada saya kecil, muda lagi orang kata mustahil boleh kalahkan UMNO Barisan Nasional. Kalau yang pengundi-pengundi Cina yang bukan Melayu sebelum tahun 2018 semua takut. Semua beritahu, kalau bertukar kerajaan ni akan ada pertumpahan darah. UMNO takkan benarkan dia, kita akan huru-hara. Sebab kami dulu zaman reformasi tahun 1999 dah melalui. Bila orang Melayu semua menyokong pembangkang, PKR dan PAS masa itu, UMNO dan MCA gunakan untuk takut-takutkan orang Cina dan India. Kalau bertukar kerajaan, orang Cina kena bunuh. Sebab itu tahun 1999 Mahathir kekal. Jadi saya dah faham bahawa kita mesti melangkaui kebimbangan emosi bukan saja yang Melayu tetapi juga yang Cina dan India, bahawa negara kita boleh melalui perubahan demokratik secara aman. Jadi bila menang 2018, kita dah buktikan saudara-saudari adik kakak bahawa Malaysia menjadi satu-satunya negara yang selepas dijajah kemudian berada di bawah satu kerajaan yang berkuasa selama lebih 60 tahun, berlaku pertukaran secara demokratik dan cukup aman. Tidak ada satu titik darah pun yang jatuh. Maknanya daripada 2018 lagi kita dah buktikan kita boleh, saudara-saudari, kalau kita nak buat. Kalau rakyat datang bersama, kita boleh. Jangan bimbang. Sebab itu bila dah habis 2018, saya pun selesai lah. Orang yang jadi menteri lah. Saya tak ambil pot. Sebab bagi saya apalah sangat gaji 30,000 sebulan, tapi kena maki dengan rakyat tiap-tiap hari. Saya fikir lain sikit, tak macam orang lain. Tak tahu, labang ad takut nak jadi menteri besar. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Kalau nak hidup senang, buat bisnes. Tak ada orang kacau kita. Tak ada orang nak maki. Tak ada nak kena jawab WhatsApp. Tak ada nak kena jawab Twitter. Senang. Jadi masa itulah saya kata tak apa. Saya pun tak bersetuju dengan hala tuju kerajaan PH masa itu. Daripada awal lagi saya kata tumpuan kerajaan PH. Memang betul yang salah adalah Tun Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin. Sebab bila selepas keputusan 2018, tengok keputusannya, PKR jadi parti yang paling besar dalam kerajaan. Kemudian DAP. Kemudian baru bersatu. Itu pun lebih kurang sama dengan Amanah. Jadi tiba-tiba lepas menang, kegilaan bersatu pada ketika itu ialah untuk menjadi parti yang paling besar dalam Pakatan Harapan.
Supaya dia rasa dia boleh kawal. Sebab Tun Mahathir tak biasa jadi Perdana Menteri kerajaan campuran. Dia biasa jadi Perdana Menteri kerajaan UMNO. Semua kawal. Jadi daripada awal lagi, hari pertama pun lagi, tumpuan pentadbiran di bawah Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin dulu ialah macam mana nak bawa masuk orang-orang UMNO masuk ke Bersatu supaya Bersatu jadi parti paling besar. Saya daripada awal lagi beritahu, baik dalam PKR masa itu, baik di peringkat PH, saya beritahu kata rakyat akan marah. Kita menang ni sebab rakyat nak suruh buat perubahan. Harga barang teruk, ekonomi tak bagus, maka tumpu kepada prestasi menguruskan ekonomi yang memudahkan hidup rakyat. Rakyat tak peduli pun. PKR besar ke, amanah kecil ke, Bersatu, dia tak peduli. Dia fikir hidup dia susah. Aku bagi kau gaji untuk jadi menteri supaya menyelesaikan masalah, kau selesailah. Jadi lama-lama suara saya tak didengar lah. Yalah, aku budak je pun. Masa tu umur berapa dah? Saya baru umur 41 masa tu. Jadi siapalah sangat nak dengar kan? Saya dah bagi amaran bukan saja dalam pakatan, tetapi juga kepada rakyat Malaysia. 6-7 bulan pertama, setiap kali saya bagi amaran dalam PH dan juga di luar, berbakul-bakul saya kena maki. Yang duduk kat depan pun banyak yang maki aku dulu. Masa PH menang dulu. Bukan saya tak lupa. Berbakul-bakul. Sebab budaya kita ni feudal. Dia tak suka orang yang bersuara. Tambah kalau kita muda, dia tak suka. Dia nak orang muda ni jadi kuli batak. Buat kerja engkau lah. Susun kursi engkau lah. Masuk lokap pun engkau lah. Bila jadi menteri, dia nak bolak semua yang muda duduk kat tepi. Itu perangai kita. Perangai orang Melayu, saudara-saudari. Perangai orang Cina juga pun macam tu juga kat Malaysia ni. Bukan Melayu je. India pun sama macam tu. Sebab tu saya tengok, lantak korang lah. Aku dah kata korang akan teruk lepas ni, populariti jatuh menjunam. Saya tengok kawan-kawan menteri daripada PKR pun, daripada DAP pun, daripada Amanah pun. Banyak sangat duk takut dekat Tun ni. Tun kenyik sikit je, 5 hari duk cerita. Tun panggil saya untuk bentang ni. Aku dalam hati kata, ya Allah, engkau juga dulu yang berbakul-bakul maki Tun Mahathir. Sekarang mentang-mentang dia Perdana Menteri, engkau menteri, engkau jakun.